وسلم وآله الطاهرين وأصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين وإلى جميع أولياء الله الصالحين ووالدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أما بعد. Kita sampai pada hadis yang ke-11. Masih menggunakan buku hadis 40. Amalan yang sedikit tetapi pahalanya besar. Setiap kali belajar, tuan-tuan sampaikanlah kepada isteri, suami, anak-anak. Dia nak ikut ke tak ikut, yang tu bukan, kita tidak akan dipersalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita tak solat, Allah takkan salahkan kita seandainya kita selalu menegur, mengajar dan mengajak dia untuk solat. Jadi Allah melihat kepada usaha, usaha kita. Sebab itu, kalau Allah melihat kepada keputusan, nescaya Nabi Nuh AS adalah manusia yang paling layak dimasukkan ke dalam neraka, sebab 1000 tahun berdakwah tak sampai 100 orang pun yang masuk Islam. Tak sampai 100 orang yang masuk Islam. 1000 tahun berdakwah. Tetapi Allah tanya Nabi Nuh, hal ballaghta qaumak, wahai Nuh, apakah kamu sampaikan ajaran ini ataupun tidak? Nabi Nuh kata, bala wa rabbi. Naam. Ya wahai Tuhan, aku sampaikan ajaran ini kepada umat aku. Maka selamat Nabi Nuh kerana berdakwah siang dan malam menyampaikan ajaran Islam ini kepada umatnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pagi tadi kuliah subuh kita baca hadis yang ke-11, tetapi ada masalah sikit pada pagi tadi, tak dengar, audio jadi putus dan orang tak berapa faham lah. Saya ulanglah sikit hadis yang ke-11 ini, iaitu bercakap tentang doa selepas imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ini perbahasan kita solat berjamaah. Kalau kita semayang berjamaah, waktu imam bangun dari rokok, nak i'tidal, bacaan sami'allahu liman hamidah, semua orang Melayu akan sebut Rabbana walakal hamdu. Apakah benar doa itu disebutkan oleh Rasulullah? Jawapannya ya. Dan fadilatnya ialah bermula daripada hari ini, kita semayang, kita tahu makna, kita tahu apa rahsia di setiap pergerakan solat. InsyaAllah itu salah satu cara untuk meningkatkan khusyuk dalam semayang. Tuan-tuan tengoklah makna ucapan-ucapan
Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar sesiapa sahaja yang memujinya. Seronok tak kita waktu tu nak puji Allah? Seronok. Sebab tu bila imam sebut Sami'allahu liman hamidah, kita sebut Rabbana, wahai Allah, wahai Tuhan kami, lakal hamd. Kepadamu lah wahai Allah segala pujian. Allah dengar setiap orang yang memujinya. Di kalangan makhluk-makhluknya. Jalla jalaluh. Masya Allah. No? Jadi Nabi sebut, sesiapa yang menyebutkan Rabbana walakal hamdu bertepatan dengan sebutan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka diampunkan oleh Allah baginya semua dosanya yang telah lalu. Hadiah yang cukup besar. Berapa saat nak sebut Rabbana walakal hamd? 2 saat. Rabbana walakal hamd 2 saat. Amalan yang kecil, ganjaran yang besar. Ada tak begitu dalam Islam? Ada. Mana bukti dia? Buktinya buku ni. Dalam kitab ni dihimpunkan lebih kurang 40 amalan. Dan sebenarnya ada lebih lagi daripada tu. Amalan-amalan yang kecil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebagai contoh, Allah tanam satu pohon dalam syurga. Masya Allah. No? Banyak masa kita. Manusia kalau Allah sayang, Allah selalu bagi hidayah. Mulut dia tak berhenti-henti memuji dan berzikir kepada Allah. Satu hari tuan-tuan akan dapat, insya-Allah. Satu hari tuan-tuan akan dapat, insya-Allah. Kemudian, itulah hadis yang ke-11 yang kita bacakan pada pagi tadi. Dan selain daripada bacaan Rabbana walakal hamd, ada lagi 6 hadis lain yang bercakap ataupun yang menerangkan apa lagi bacaan selepas imam sebut Sami'allahu liman hamidah. Ada 6. Maksudnya semua sekali ada 7. Yang kita selalu baca, Rabbana walakal hamd. Satu riwayat. Riwayat yang kedua, Rabbana lakal hamdu. Tak ada wa. Contoh tengok, ada 7 riwayat, kesemuanya hadis sahih. Maksudnya, selepas ni bila kita mengaji, bila kita belajar, lepas ni kalau kita tengok orang lain buat tak sama macam kita, jangan terus bid'ah. Jangan terus jahil. Jangan terus salah. Jangan terus haram. Jangan terus syirik. No? Kena reti dulu. Sebab hadis Nabi banyak. Hadis Nabi banyak. Tuan-tuan, ratusan ribu. Orang yang selalu membid'ahkan orang lain, mengharamkan orang lain ni, dia habis dah ke berapa ratus ribu hadis. Itu amal dengan apa yang diajarkan oleh para ulama yang memahami hadis. Satu, Rabbana walakal hamd. Nabi buat. Rabbana lakal hamdu pun Nabi buat. Tak ada wa. Nombor 3. Saya tak suruh tuan-tuan beli. No, bahagian di kalangan tuan-tuan beli. Mereka tengok dalam Shopee kan. Mereka beli. Nombor 3, Nabi pernah sebut Allahumma Rabbana walakal hamd. Tambah perkataan Allahumma. Dan ni riwayat yang ketiga. Juga sahih. Maksudnya, dalam hidup Nabi, Nabi ada buat 7 bacaan ini. Kadang-kadang sahabat pernah dengar bacaan kedua, ada sahabat pernah dengar bacaan ketiga. Yang mana yang paling elok Ustaz? Semua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting jangan bid'ahkan orang lain. Jangan sesatkan orang lain. Macam tok guru dia saja yang betul. Hati-hatilah, ada kumpulan yang gemar membid'ahkan orang ni. Sedangkan kita juga beramal dengan panduan para ulama. Nombor 4. Riwayat yang keempat, Rabbana walakal hamdu. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Bila imam bangun daripada rakaat, Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Masya Allah. Apa maksud dia? Wahai Tuhan kami, kepada engkaulah segala pujian. Bagi faham, seronok. Bila kita zikir tu kita faham, wahai Tuhan kami, segala puji untuk kamu, wahai Allah. Dan kathiran, pujian yang banyak, tayyiban, pujian yang baik, mubarakan fih, pujian yang penuh dengan keberkatan. Nah, pujian yang penuh dengan keberkatan. Itu nombor 4. 5. Riwayat yang kelima, Nabi pernah sebut, Allahumma Rabbana lakal hamdu.
mil'as samawat wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Apa maksud dia? Wahai Tuhan kami, segala puji bagi Engkau, sepenuh 7 petala langit, sepenuh bumi. Pujian kepada Allah sepenuh petala langit, sepenuh bumi dan sepenuh ruang yang oleh Allah. Sonok dia macam tu. Masya Allah. Tak faham, malam ni baru dengar. Kan? Tak ada, tak apa tuan-tuan. Berazam bermula pada malam ni, wahai Allah, zidna ilman nafi'ah. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Ataupun Rabbi zidni ilman nafi'ah. Rabbi zidni ilman nafi'ah. Wahai Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Kemudian, riwayat yang ke-6, sama. 5, 6, 7, macam 3 beradik. 1, 2, 3, macam 3 beradik. Riwayat keempat saja dia berlainan. Tapi kesemuanya sunnah Nabi SAW. Ayat 5, ke-6, ke-7 macam beradik sebab perkataan dan perkataannya hampir sama. Iaitu Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang ke-7 Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ard wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Saya kalau pergi semayang tang mana-mana ketika i'tidal, kalau imam tua-tua, dia lambat sikit kan, dia lambat nak turun, nak bergerak lambat. Jadi waktu dia sami Allahu liman hamidah, kita pun bangkit dari rukuk ke i'tidal, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Rabbana walakal hamd mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Sempat tuan. Sempat. Ketiga-tiga zikir itu selalunya sempat. Kalau imam tu lambat. Okey. Begitulah hadis yang ke-11 yang pagi tadi tak berapa jelas tu sebab pagi tadi tak ada siapa lah tuan-tuan. Okey, kita nak baca sikit hadis yang ke-12. Kita baca sikit saja. Hadis ke-12 ni sangat panjang. Kita akan sambung subuh esok. Dan dia inilah hadis yang baru, iaitu hadis yang ke-12, doa para malaikat kepada orang yang beriktikaf di masjid. Kalau tak ada masjid, orang perempuan semayang di rumah, sama pahala ni dapat, kelebihan ni dapat. Doa para malaikat untuk lelaki ataupun perempuan yang beriktikaf di masjid ataupun di tempat yang dia jadikan sebagai surau di rumah dia. Siapa yang rumah besar-besar, ambil satu bilik buat surau. Jadikan surau, tempat ibadah kita. Seronok kita baca Quran di situ, kita zikir di situ, kita munajat di situ, kita solat di situ, kita mengadu dengan Allah di situ. Seronok. Jadi ruang tu jadi barakah. Ruang itu barakah. Apabila sahabat dia undang Nabi pergi rumah, ya Rasulullah, jom makan di rumah. Nabi pun pergi. Tuan-tuan, Nabi pun pergi. Jadi bila Nabi pergi di rumah mana-mana sahabat bertamu, sahabat akan tunjuk ruang solat mereka. Dia panggil musalla. Musalla, ruang solat di rumah mereka. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak semayang di sini? Dia pun minta Nabi solat 2 rakaat. Keberkatan Nabi. Tabarruk, ambil barakah daripada solat Nabi di situ. Kita kalau orang soleh, orang alim yang soleh, mai rumah kita, boleh. Kan, kita ajak dia. Kita minta dia, Tok Guru tolong solat di sini, kan, dia solat di situ. Begitu. Jadi tuan-tuan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith, taqulu Allahumma ighfir lahu warham, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham. Rawahul Bukhari. Tuan-tuan tahu apa maksud dia? Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat akan berselawat ke atas siapa-siapa di kalangan kamu semua selagi dia masih berada di tempat solatnya yang dia telah bersolat di situ, selama mana dia belum berhadas kecil.
mereka akan berkata, para malaikat ni kata apa? Selama dia duduk situ, kalau dia wirid daripada maghrib sampai isyak dia tunggu, sepanjang itulah para malaikat berkata, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arham. Wahai Allah, ampunkanlah dia ni. Wahai Allah, rahmatilah dia ni. Tuan-tuan, antara doa yang tidak ditolak ialah doa para malaikat. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak terlepas pandang. Setengah orang lepas semayang tak pernah duduk. Tak pernah. Satu negeri di utara Malaysia tu memang lepas semayang kita nampak orang dia akan bangun. Yang tu sebab salah faham terhadap sunnah. Salah faham terhadap sunnah. Sepatutnya ada zikir selepas solat. Yang tu tak ada khilaf. Ulama mana pun sebut kan. Tapi dah salah faham, kononnya tak mau buat bid'ah, terus bangun. Langsung tak zikir. Ada yang lain ni, yang selain daripada tu, ada di kalangan kita yang tidak berzikir, berwirid solat. Rugi dia. Nabi kata, sepanjang kamu duduk di situ, kalau setengah jam lah para malaikat kesemuanya berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir lahu, wahai Allah, ampunkan dia. Allahumma arhamhu, wahai Allah, kasihankanlah dia ni. Sebab tu solat ini dia ada 100 rahsia untuk kehidupan seharian. Solat, rahsia kebahagiaan dalam kehidupan. Itu tajuk ceramah. Solat dan rahsia kehidupan untuk kebahagiaan untuk kehidupan. Tajuk ceramah. Antaranya yang tu. Bila kita ajak ahli keluarga kita solat, habis solat semua ahli keluarga kita berzikir sama-sama, astaghfirullah, subhanallah 33, alhamdulillah, semua tu. Tuan-tuan, ketika itulah malaikat mula sebut Allahumma ghfirlah, Allahumma arham, wahai Allah, ampunkanlah dia ni. Allah rahmatilah, kesiankanlah dia ni. Rahmatlah dia ni. Doa yang takkan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik untuk tubuh badan kita, dan Allah terima semua kebaikan dan amal ibadah yang kita buat selama kita hidup ni. InsyaAllah. Amin. 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 Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.